Jabatan Kuasa Penasihat Manuskrip Melayu telah ditubuhkan yang terdiri daripada pakar-pakar bidang berkaitan manuskrip Melayu kerana ia menjadi wadah yang paling berautoriti dalam menasihati Perpustakaan Negara Malaysia bagi melunaskan tanggungjawab besar yang diamanahkan pada kerajaan untuk menjadi pusat utama penyelidikan manuskrip Melayu di rantau ini. Sekian, terima kasih. Itulah jawapan saya yang berhormat, yang di-Ketua. Terima kasih Habib Menteri. Sekarang ini saya jemput Menteri di Kementerian yang terakhir iaitu Kementerian Pertahanan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi penggolongan jawapan bagi rang undang-undang perbekalan tahun 2024 di dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Terlebih dahulu, Datuk Pertua bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan serta Angkatan Tentera Malaysia, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan kerana tetap mengutamakan sektor pertahanan negara melalui peruntukan sebanyak 19.7 bilion kepada Kementerian Pertahanan dalam bajet 2024, iaitu peningkatan sebanyak 11.46% berbanding pada tahun 2023 sebanyak 17.7 bilion. Ketika negara dan seluruh dunia, Datuk Seri Pertua, menghadapi cabaran ekonomi yang getir yang sekaligus menuntut kerajaan memberikan tumpuan terhadap usaha, membaik pulih sektor ekonomi dan membela kesejahteraan rakyat, kami di Kementerian Pertahanan amat bersyukur dengan jumlah peruntukan sebesar ini di bawah belanjawan kerajaan 2024 ini. Datuk Seri Pertua, Kementerian Pertahanan akan memberikan penekanan terhadap pelaksanaan beberapa perolehan aset yang baru dengan fokus kepada pemerkasaan pertahanan dan kedaulatan negara. Di samping terus berusaha memanfaatkan keseluruhan belanjawan 2024 ini yang insya-Allah akan diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Keutamaan dan agenda paling penting Kementerian Pertahanan melalui belanjawan 2024 ini, Datuk Seri Yang Pertua, ialah nombor 1, perolehan aset. Dalam mengekalkan tahap keupayaan dan kesiapsiagaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM, iaitu Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara, keperluan aset-aset baru turut dipertimbangkan dalam perancangan belanjawan kali ini. Kementerian Pertahanan dan ATM akan memulakan proses perolehan aset-aset tersebut seperti berikut. TDM, Tentera Darat Malaysia, bakal memperolehi 60 buah kereta perisai infanteri mechanized Life Extension Program untuk APC Adnan. Ini Datuk Pertua, Adnan ini, kereta perisai Adnan ini masih lagi baik keadaannya tetapi memerlukan program Life Extension Program, iaitu untuk menambah usia kereta perisai ini kerana dia dah lama. Itu betul ya. 50 buah High Mobility Light Tactical Vehicle, 6 buah Hovercraft Integrated Fast Interceptor serta 733 buah kenderaan sokongan pelbagai jenis termasuk 45 buah bot pelbagai jenis untuk operasi bencana. TLDM pula akan meneruskan perolehan 3 buah Littoral Mission Ship ataupun LMS yang kita akan putuskan tak lama lagi untuk mendapat perolehan melalui G2G, perolehan G2G Government to Government, Datuk Seri Pertua, untuk kita mempercepat dan memudahkan perolehan ini dan kerja-kerja memasang pulih refit 2 aset kapal selam kita. TUDM pula bakal menerima perolehan 12 helikopter yang baru. Nombor 2, keselamatan persepadan negara. Keselamatan persepadan negara akan terus dipertahankan dengan pembinaan 7 buah pos imbangan, antaranya di Malikin dan Pak Dalih di Sarawak. Kita akan membina banyak pos-pos
sama ada Pusgatma, iaitu gabungan bersama Datuk Petua dengan Indonesia, ataupun pos imbangan kita bersendirian, untuk kita pastikan supaya persepadan kita ini dapat kita kawal dengan terbaik yang mungkin daripada masalah-masalah cross-border exercise, penyelundupan dan yang lain-lain. Nombor 3, kesejahteraan warga pertahanan. Melalui belanjawan ini juga, Datuk Petua, inisiatif sedia ada Kementerian Pertahanan akan turut diperkemaskan lagi bagi memastikan perancangan yang telah dibuat dapat dicapai mengikut kerangka masa yang telah ditetapkan. Kesejahteraan anggota ATM dan pesara akan terus dipelihara seperti berikut. Datuk Seri Yang Bertuah, boleh mohon saya mencelah sikit aja. Ya. Saya dengar tadi Yang Berhormat Menteri menyebut pembelian berbagai-bagai atau merancang untuk membeli berbagai-bagai equipment dan persenjataan. Soalan saya ialah dalam yang disebut itu tadi saya tak dengar kita ada rancangan untuk membeli ataupun going into the drone technology, because masa kini mutakhir ini banyak peperangan ataupun banyak serangan menggunakan drone. Drone driver atau drone pilot mungkin berada di Amerika Syarikat, tapi dia boleh attack sampai ke Middle East. Is there any, adakah perancangan untuk negara kita dalam bab seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Ketua, terima kasih kepada Tan Sri Fahmi bertanya tentang drone. Ada banyak kita nak beli sebenarnya, Datuk, ya. Dalam perolehan untuk tahun depan kita akan bawa balik 2 MALE UAV. MALE UAV ni bukan drone kecil, Tan Sri. Dia besar, sama besar macam jet pejuang. Ini yang boleh berada di udara lama dan mempunyai jangkauan mata yang jauh sampai 600 lebih kilometer, beratus-ratus kilometer. Ini akan kita deploy di kawasan perairan Selat Cina atau di Laut Cina Selatan untuk kita mengawasi benteng perairan negara kita. Banyak drone-drone juga akan saya sebutkan juga nanti. Tapi kita tak boleh sebut sangat. Saya minta maaf Datuk Seri Ketua kerana saya tak boleh nak reveal sangat. Ini aset pertahanan ini kita tak boleh reveal sangat, ya. Saya minta maaf saya tak dapat menjawab secara detail. But it is inside there. Ya? Okay, ya? Ini aset pertahanan, rahsia pertahanan negara kita. Ya? Datuk Petua, kesejahteraan warga pertahanan nombor 3. Melalui belanjawan kali ini juga, inisiatif sedia ada Kementerian Pertahanan akan turut diperkemaskan bagi memastikan perancangan yang telah dibuat dapat dicapai mengikut kerangka masa yang telah ditetapkan. Kesejahteraan anggota ATM dan pesara akan terus dipelihara seperti berikut. Alhamdulillah, 400 juta ringgit telah pun disediakan untuk menyelenggara dan membaik pulih rumah keluarga Angkatan Tentera. Kami bersyukur kerana untuk tahun ini dalam bajet yang dibentangkan tahun lepas, 117 juta diperuntukkan dan lepas tu ada peruntukan khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Datuk Petua, untuk menambah lagi jumlah untuk kita menambah peruntukan untuk membaik pulih rumah-rumah keluarga Angkatan Tentera. Dia daif, Datuk Petua, daif. Memang daif. Dan untuk tahun depan kita akan dapat 400 juta lagi. Kita akan berikan keutamaan. Jadi kementerian prihatin pada hardware dengan software juga. Yes, sir. Yeah, exactly. Terima kasih. 20 juta juga turut disediakan untuk menaik taraf sistem pembentungan di kem-kem tentera darat secara berfasa. Ini sistem kumbahannya pun teruk, betul-betul. Kalau pergi kat kem Sungai Besi tu, air kumbahannya keluar, betul-betul. Tapi kita kena pastikan supaya ianya diselenggara dan juga dibuat pembaikan. Veteran ATM akan terus diperkasa menerusi inisiatif P2G Ready to Work bagi meningkatkan potensi kebolehpasaran dan memberikan pengalaman pekerjaan sebenar dengan menempatkan veteran ATM dalam latihan pekerjaan dengan kerjasama syarikat-syarikat yang telah menerima kontrak daripada kerajaan. Kami telah pun buat satu panggil sebagai understanding smart partnership dengan segala syarikat-syarikat yang akan ada kontrak arrangement dengan MINDEF khususnya dan juga dengan kerajaan, kementerian lain supaya pekerja-pekerja diberi keutamaan kepada veteran, ada kota dia, Datuk Petua, ya.
Veteran ATM akan mendapat manfaat pelindungan kebajikan dan pembangunan sosioekonomi melalui setiap program kerajaan yang mana kuota khusus akan diberikan Datuk Sri Timbalan. Yes, please. Yang Berhormat, minta sikit dia. Ya, boleh. Saya mendengar Yang Berhormat Menteri sebut tadi tentang kebajikan anggota keselamatan bagi 3 cabang, tentera, laut dan darat. Satu sangat menggembirakan apabila kita menceritakan tentang kebajikan anggota kita. Soalannya, bilakah semua kebajikan ini, rumah, toilet dan sebagainya akan dilaksanakan supaya anggota keselamatan kita ini terasa selesa dan bahagia? Selesaikan 100% kerana anggota tentera memainkan peranan utama dalam ekonomi, political stability dan keselamatan. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih kepada Datuk Dr. Azhar. Berkenaan dengan usaha untuk kita sentiasa memberikan keutamaan kepada anggota kita, khususnya dari segi tempat tinggal dan yang lain-lain. Ini memang sentiasa berjalan, tetapi dalam masa setahun ini, tahun depan peruntukan yang besar diberikan Datuk Petua. Ya. Tahun ini saja selain daripada peruntukan belanjawan yang telah pun diluluskan untuk tahun 2023 sebanyak 117 juta, peruntukan tambahan seperti yang saya sebutkan tadi 200 juta telah pun diberikan khas. Dan peruntukan ini telah pun sedang diusahakan dan banyak yang dah siap. Banyak kalau dah siap ke tempat-tempatnya. Tetapi angkatan tentera ni dia besar, Datuk Seri Betul. Kem-kem banyak seluruh negara dan di tempat Datuk Dr. Azhar sendiri Lumut tu kan, kem tentera laut dia besar. Kita telah pun mengambil keputusan setiap tahun 2 blok rumah kediam di Lumut tu akan kita baik pulih. 2 blok. Dia ada berapa puluh blok situ. Jadi ini sedang kita lakukan untuk memastikan agar kesejahteraan anggota kita tinggal bersama keluarganya dapat kita tangani dan dapat kita ambil perhatian. Ada tempat Datuk Petua, jika anggota ni ada duit lebih, dia tak mau duduk di situ, dia akan sewa di luar. Tetapi kerana masalah kekangan pendapatan, mereka duduk juga di tempat yang tidak sesuai diduduki. InsyaAllah Datuk Petua, kita akan mengambil inisiatif yang sentiasa memberikan perhatian keutamaan kepada membaik pulih. Ya. Ada flat yang tak ada lift, ada flat yang 7-8 tingkat boleh duduk 3 tingkat saja kerana tingkat di atas tak ada air, pam air tak ada, macam-macam. Ini kita semua sedang buat dan di Melaka misalnya kita buat berfasa masalah air, kem dah lama. Fasa pertama tu 900,000 dah pun sedang buat. Fasa kedua ni semuanya 33 juta untuk kita baik taraf, airnya dan macam-macam tu betul insya-Allah. Yang Dipertua. Ya, silakan. Minta penjelasan sedikit. Datuk Seri Zunan dia awal. Datuk Zurana dulu. Dulu. Ladies first. Yang Dipertua, saya bersaksi bahawa apa yang disebut oleh menteri tadi benar. Iaitu Dr. Atta, saya sebut tadi ladies first. Ladies first, sorry. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan kerana datang sendiri menjawab soalan-soalan kami di Dewan Yang Mulia ini. Saya rasa kita perlu beri satu tepukan kepada Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sambut baik mengenai latihan, training programs untuk pesara-pesara Angkatan Tentera yang telah Yang Berhormat Menteri katakan tadi. Saya ingin bertanya, adakah pesara-pesara ini juga akan diberi latihan untuk menjadi usahawan-usahawan? Yang pertama. Dan yang kedua, adakah mereka akan diberi sedikit dengan izin seed capital untuk mereka mulakan perniagaan yang safe dan mempunyai ROI untuk mereka? Terima kasih, Yang Berhormat. Dr. Hatta nak apa tadi? Silakan. Jangan pula terlupa jawab YB Zurina ni. Saya ulang balik Datuk Seri Yang Dipertua bahawa apa yang disebut oleh Menteri tadi berkenaan dengan pembaikan, pemulihan
flat TLDM di Lumut itu adalah benar. Sebagai MP Lumut yang lalu, memang saya berada di sana. 2 blok setiap tahun. Ada 31 blok. 15 tahun baru siap semua. Bila siap yang ini, yang pertama tadi pun dah uzur pula agak. Jadi atas cadangan rakan-rakan saya di depan, Senator Fatmi, Dr. Azhar, mencadangkan supaya kementerian tambah peruntukan supaya boleh 5 blok setahun. Pokoknya duit aja, Tan Sri. Kami Datuk Sri. Ya? 5 blok sekurang-kurangnya. Jadi dapatlah mereka di sana blok-blok yang baru, yang cantik memang. Yang dia orang repair ni, Datuk Sri memang cantik. Dan saya harap ianya dapat dipertimbangkan. Terima kasih Datuk Sri. Nombor satu kepada... Habiskan soalan saya. Terima kasih. Memang saya nak alih balik tadi yang Tan Sri mengatakan mengenai drone itu. Kerana yang saya pun difahamkan KDN pun sedang menggunakan drone dan juga AI di sempadan negara kita untuk memperkasakan keselamatan kita. Dan soalan saya ialah KDN pun ada drone, pertahanan pun ada drone. Adakah mereka bertindik atau adakah komunikasi di antara KDN dan pertahanan? Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab dengan Datuk Seri Zurinah dulu. Apa soalan pun dah lupa dah. Berkenaan dengan pekerjaan kan? Pekerjaan usahawan. Datuk Seri Petua, setiap tahun yang keluar tamat tempoh perkhidmatan 5 ke 6 ribu. Itu umur 40 tahun, 41 tahun. Ya, dia keluar. Sebab dia tentera ni dia sampai short service 21 tahun. Umur 40 tahun, prime age dia keluar. Jadi ini merupakan suatu perkara yang perlu diambil kira oleh MINDEF dan juga ATM supaya bukan saja anggota yang sedang bertugas ataupun yang sedang berkhidmat, tetapi anggota yang besar. Kerana mereka ini juga telah pun berkhidmat dan berjuang untuk mempertahankan tanah air. Perhebat diwujudkan Datuk Seri Petua untuk kita menangani ataupun mengurus pesara-pesara ini. Jabatan Hal Ehwal Veteran diadakan untuk kita menilai, mengambil maklum balas dan buatkan penyelidikan 1 tahun sebelum anggota ini bersara. Mereka dinilai, mereka diminta untuk bagi dia nak buat apa selepas bersara. Jadi betul-betul kita dah tahu dah. Yang 5,000 ataupun 6,000 nak bersara ni kita dah tahu dah. Persentage peratusan dia, mereka nak bekerja semula ke, mereka nak berniaga ke, mereka nak bertani ke, semua ada, kita tahu. Dan ini kita salurkan kepada perhebat kerana bila mereka bercuti dan lepas itu mereka dalam proses peralihan 6 bulan, mereka ini akan kita hantar kepada perhebat dan perhebatlah yang akan menguruskan mereka-mereka yang bakal bersara ini, Datuk Petua. Ya? Dalam kita punya penganalisan dalam masa setengah tahun atau 1 tahun ini, majoriti daripada 5 ke 6 ribu orang ni semuanya hampir 80% nak berniaga. Mereka nak berniaga. Maka perhebat telah pun mengubah suai kita punya modul. Kalau dulu tu banyak kita buatkan supaya mereka mencari kerja kedua dan macam-macam, tapi semua nak berniaga. Maka perhebat telah pun membuat sesuatu perubahan untuk mengurus mereka dan kita mencari mana-mana agensi yang mempunyai kemudahan, mana-mana agensi yang ada latihan yang boleh kita menghantar bakal-bakal pesara ini untuk berlatih. Sebab kita tak mahu jadikan perhebat ini ada institusi. Sebab dah ada institusi lain yang akan memberikan latihan, menyediakan pusat-pusat latihan kepada mereka dan mereka ini juga kita matchkan dengan institusi agensi yang ada peruntukan-peruntukan untuk mereka ini bermula berniaga. Dan dalam masa yang sama, Lembaga Angkatan Tentera melalui yayasan kita, melalui apa, ada kita bagi seed capital untuk mereka. Jadi insyaAllah itu betul ada. Dan juga yayasan Jabatan Hal Ehwal Veteran pun ada kita punya seed capital untuk kita memberikan modal permulaan.
Tetapi untuk betul, untuk kita berniaga, dah ada SSM punya pendaftaran, dah meniaga, mereka ini nanti boleh beralih pula kepada agensi lain seperti Tekun, AIM dan macam-macam lagi. Yang ada pula kerajaan siapkan peruntukan-peruntukan khusus untuk mereka nak berniaga. InsyaAllah, betul-betul. Kepada soalan Datuk Dominic tadi mengenai drone, PDRM pun ada drone, kita pun ada. Tidak ada pertindihan Datuk Seri Ketua sebab kita punya kawasan pengawasan tu dia tidak bertindih. Dia berlain ya. Kawasan sepadan betul, ada yang polis jaga, ada yang tentera jaga, tapi kawasan yang tidak sama, kawasan lain. Dan kita punya drone ataupun alat unmanned vehicle ini banyaknya di luar pesisiran pantai. Digunakan oleh pihak tentera laut. Tetapi dalam kita punya regimen sempadan kita yang mengawal sempadan itu betul, kita menggunakan drone juga. Tetapi kawasan kita ini kawasan yang tidak bertindih dengan pasukan polis Diraja Malaysia. InsyaAllah ya. Terima kasih. Datuk betul. YB Menteri terlupa Dr. Hatta. Datuk Hatta, oh ya sorry Datuk. Datuk Hatta, untuk tahun depan saya harap supaya Dewan ni luluskanlah bajet ni ya. Luluskan ya. Jangan tanya banyak-banyak soal. 400 juta ni kami akan buat allocation. Kalau daripada dua tu tahun dulu punya ataupun tahun ini punya bajet, yang 400 juta ni nanti memang kita akan bagi banyak juga peruntukan untuk Navy ataupun tentera laut untuk kita proses menaik taraf, membaik pulih kuartus-kuartus baik tentera darat maupun udara maupun Navy ini akan dapat kita percepatkan. Itu sebabnya proses nak mempercepatkan baik pulih ini kita mendapat besar peruntukan tahun depan 400 juta. InsyaAllah betul. Datuk Hatta, rest assured dengan izin kita ambil maklum daripada 2, kalau boleh nanti kita nak buat pertingkat kepada 5 blok setiap tahun untuk kita punya tentera laut Diraja Malaysia di Lumut itu nanti insyaAllah ya. Untuk yang betul. Sorry. Izin saya mencelah. Mungkin sedikit divert yang berhormat Menteri berhubung dengan soalan saya ini. Sebab semalam dan hari ini kita banyak bicara tentang kes Palestin. Dan mungkin saya nak dapat maklumat juga tentang polisi antarabangsa berhubung dengan tentera pengaman dan di Palestin. Dan kita terlibat dengan Bosnia, dengan pelbagai negara. Cuma apa kemungkinan peranan ATM atau Kerajaan Malaysia dalam urusan tentera pengaman di Palestin, mungkin dengan OIC atau apa-apa kemungkinan yang lain, persediaan yang lain. Terima kasih. Datuk betul berkenaan dengan fungsi Angkatan Tentera dalam pengaman, misi pengaman tentera bangsa-bangsa bersatu. Ini sebenarnya dasar dibuat oleh Kementerian Luar Negara. Ya? Kalau Kementerian Luar Negara membawa dia sebagai dasar, kerajaan buat dasar, secara umumnya, ya, Angkatan Tentera Malaysia merupakan ketumbukan yang memang diperakui oleh masyarakat antarabangsa, khususnya bangsa-bangsa bersatu di atas peranan yang kita mainkan sebagai anggota yang amat aktif untuk bersama-sama misi pengaman bangsa-bangsa bersatu. Sejak daripada Kongo dulu lagi, ya, kita dah mengambil bahagian. Sehinggalah sampai Timor Leste, di Bosnia, dan sekarang ni kita ada lagi satu ketumbukan iaitu UNIFIL, United Nations Interim Force di Lebanon, ya, ataupun Malbat. Baru saja bertukar dia punya pasukan. Malbat 85010 dah balik, dah cukup 1 tahun. Malbat 850 siri ke-11 baru ambil alih seramai 800 lebih orang di Lebanon. Kita menjaga sempadan di selatan Lebanon, di mana kita menjaga tebing Bukit Golan, di sebelah sananya Israel. Soal tadi sama ada bagaimana kita nak mainkan peranan. Datuk betul, saya tak boleh nak kata ini kerana bukan keputusan Kementerian Pertahanan. Ini keputusan kerajaan yang mana dia punya stakeholder ialah Kementerian Luar. Kementerian Pertahanan, kalau kerajaan buat keputusan nak menjadi sebagai anggota pasukan pengamanan, we will be there. No question about it. If the government says, dengan izin, look, Malaysia going to participate in this misi pengaman, kita akan ada di situ. Tetapi kita tak boleh gerakkan.
Datuk Seri Ketua, saya minta maaf cakap. Ramai yang WhatsApp saya masuk dalam blog, mengapa Malaysia tak hantar tentera. Kita tak boleh hantar tentera sewenang-wenangnya, Datuk Seri Ketua. Kita tak boleh hantar tentera kita saja nak hantar. Ini bukan nak hantar balik Kokopilah ke mana, Datuk Seri. Ya? ini nak menghantar tentera untuk ke luar negara. The very moment our tentera make a move across our border, there is a tantamount to declaration of war. So we are not come to that stage yet, dengan izin. Ya? Jadi janganlah kata mengapa tak hantar tentera paling terjun ke Palestin. Nak pergilah. Datuk, terima kasih banyak-banyak atas kesediaan tu. Cuma yang tadi tu kita dah habis dah Menteri Luar, tak menjawab dah soalan saya tu. Jadi macam mana mungkin dari sudut nantinya untuk dapat kita mendapat clearance, maklumat tentang info tu. Terima kasih sangat-sangat tentang kesediaan Angkatan Tentera. Datuk Josen, kalau negara kita diminta oleh bangsa-bangsa bersatu, ini misi ini bangsa-bangsa bersatu. Saya kata tadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk menghantar tentera kita ke mana-mana negara. Ya? Kita tak boleh. Kalau saya kata tadi, kalau kita bawa tentera kita keluar saja sepadan kita menuju ke sesuatu negara, itu dah menjadi pengisyaran perang negara kita terhadap negara tersebut. Kita tak dalam keadaan begitu. Tetapi jika bangsa-bangsa bersatu, jika Liga Arab, jika OIC mendapat mandat daripada Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, yes, kita akan bangsa bersatu akan adakan misi tentera pengaman di Palestin. Saya yakin bahawa Malaysia adalah salah satu negara yang akan diminta oleh bangsa-bangsa bersatu untuk bersama. Ya. Di atas asas mandat itu, saya tidak akan keberatan untuk kita menghantar tentera kita untuk bersama-sama di dalam misi tersebut, insya-Allah. Betul-betul. Ya. Wakil Menteri, jawapan Wakil Menteri itu jawapan Wakil Menteri ini panjang lagi. Ada 4 minit je. Saya jawab dia orang tu. Bukan maksud saya. Saya panjang ni. Maksud saya kalau tak apalah, tadi kalau YB sudi menjawab, saya akan benarkan majlis dilanjutkan. Saya tak ada masalah. Tak ada. Apa ni topik saya seronok jumpa kawan-kawan ni tentu bukan selalu. Ini kali pertama. Saya minta maaf tak dapat datang first week sebab saya keluar negara. Saya dah bawa pulang 2 rakyat kita daripada jadi kerana Myanmar. Itu saya mesti tambah masa lah untuk YB nak menjawab. No. Boleh. Tapi cuma saya minta kurangkan pencelahan lah. Dia yang celah-celah tu yang syok tu. Datuk Ketua, saya sambung baliklah ya. Bayaran kita buat banyak untuk kita punya veteran. Orang kata kita tak buat apa. Banyak berpuluh-puluh bantuan Datuk Ketua diadakan yang ada dengan Jabatan Awal Veteran. Ya. Tahun depan Datuk Ketua ada satu, kalau tengok dalam kepala Jabatan Awal Veteran, ada pertambahan peruntukan yang besar, 160 juta. Ini Datuk Ketua adalah semata-mata di atas asas yang mana Yang Amat Berhormat Menteri telah pun mengumumkan semasa pembentangan bajet baru-baru ini di Dewan Rakyat untuk memberikan semua veteran yang tidak berpension, ya, dia tak berpension, untuk diberikan mereka-mereka yang sudah berumur 60 tahun ke atas, pemberian bantuan sara hidup tetap setiap bulan sebanyak RM300 Datuk Ketua. Ya, ini kita buat. Alhamdulillah. Ya. Jadi penyelarasan pension tu pula cerita nanti. Nanti bila ada penyelarasan skim perkhidmatan awam tu nanti kita akan masukkan sekali. Ya. Jadi kita buat begitu Datuk Ketua. Banyak pertanyaan Datuk Ketua berkenaan dengan program khidmat negara. PLKN ni Datuk Ketua, Kabinet secara dasar, kerajaan secara dasar telah pun meluluskan untuk kita memulakan semula PLKN ini. Ya? Maka Kementerian Pertahanan telah diberikan tugas, tanggungjawab untuk memulakan semula dan kita akan sedang membuat kajian, sedang membuat kertas kerja apa semua dan kita akan bentangkan semula ke Kabinet dan baru-baru ini Kabinet Select Committee pun telah pun mengadakan mesyuaratnya, bertanya kepada kami telah bentangkan dan kita akan buat perundingan. Kita tak mau terus terjun kerana kita nak buat khidmat negara 3.0 dengan izin Datuk Ketua tidak mengikut modul yang lama. Model baru dan modul pun baru.
Dan kita tidak akan guna pakai seperti dulu, kita menggunakan kem-kem persendirian. Dia punya kos terlalu tinggi, Datuk Seri Petua. Kos dia terlalu tinggi. Ya? Maka kita telah pun sarankan supaya jika kita hidupkan semula PLKN ini, kita teruskan semula, kita akan gunakan kemudahan dalaman, iaitu kem-kem kita sendiri, yang mana kita ada kem wataniah yang tidak digunakan pakai sepenuhnya, dan kita sedang buat kajian berapa banyak kos jumlah one-off untuk kita membangunkan kem-kem ini supaya ia akan dapat digunakan dengan terbaik mungkin berasaskan kepada penyertaan lelaki dan perempuan. Perlu kita adakan kemudahan-kemudahan supaya mereka ini diasingkan. Saya Datuk Seri Tan Sri Fahmi. Datuk Seri Yang Bertuah, saya nak tanya sikit saja. Kalau dulu 2.0, PLKN 2.0 dan juga mungkin 1.0, kita melatih anak-anak kita bukan keseluruhan kohort. Kita hanya melatih 100,000 orang saja. Yang sekali ini kerana Datuk Menteri kata sedang buat working paper, saya berharap, tak jawab pun tak apa, saya berharap this time your working paper cater for 100% every cohort for the latihan itu. Bukan separuh. Healing kepala tak ada duit lah tu. Okey, itu saya. Tok Sri, sikit. I don't want to put the horse, the cart before the horse. Mak, sikit. Ya, sorry. Dr. Azhar, silakan. Yang Mak Menteri, dulu kan ada di setiap mukim, ada dipanggil, tak tahulah macam askar wataniah, semua di mukim-mukim. Tujuannya ialah membantu keselamatan dalam mukim dan daerah itu. Sebenarnya program ini baik untuk menggalakkan anak-anak muda kita yang kalau dulu bawah umur 40 tahun, kita masuk askar wataniah. Yang Mak Menteri, ada tak angan-angan kita nak kembalikan semula program yang sangat baik ni? Sekurang-kurangnya, kalau terjadi apa-apa kepada negara kita, at least kita nak pegang pistol, nak pegang senapang tu, at least kita fahamlah. Jadi saya amat berharap supaya Mak Menteri kita semulakan balik program yang sangat bermanfaat ni bagi pandangan saya. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Datuk Seri Speaker, berkenaan dengan pertanyaan dan juga cadangan daripada Tan Sri Fahmi, untuk kita mengambil keseluruhan jumlah dalam kohort tersebut, I think itu agak mustahil. 400,000 orang sekali keluar, betul-betul. 400,000 orang, kita memerlukan satu kemudahan yang besar untuk kita melatih 400,000 orang. Kita akan bermula dulu, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan naik taraf kemudahan dalaman dulu, iaitu kita ada 13 kem wataniah di seluruh negara, tetapi perlu kita naik taraf dulu supaya ada tempat dom lelaki, dom perempuan dan kemudahan-kemudahan lain. Dan kita nak memulakannya ini dengan secara organik dulu. Kita tak mau tergesa-gesa dengan sekali terburu-buru buat, nanti dia punya impact tu kita akan tergelincir daripada apa yang nak kita nak. Kita nak hasil, bukan bilangan. Kita nak pastikan supaya hasil latihan ini benar-benar mendapat keputusan ataupun hasil yang baik kepada negara. Jadi kita buat secara perlahan. Dan lebih banyak pun kita akan buat satu tahun dalam 15 ke 20,000 orang. Betul ya? Untuk kita buat. Dan ini melalui latihan. Kita akan jimat banyak duit. Dan akhirnya nanti kem-kem ni pun akan kita naik taraf. Itu satu. Nombor dua, apa yang ditanya oleh Datuk Dr. Azhar tadi berkenaan wataniah. Datuk Dr. Azhar ni dia macam ada telepati dengan saya. Dia boleh baca otak saya. Wataniah ni itu memang di dalam agenda kita. Kita telah pun memulakan satu orang kata gerakan ataupun hasil. Saya telah minta supaya Angkatan Tentera Darat di bawah Timbalan Panglima Tentera Darat untuk membuat suatu gerak kerja untuk kita memperkasakan, memulakan dan memperkasakan wataniah. Dia ada serampang banyak mata di sini, betul. Nombor satu, kita nak supaya anak muda kita dan juga kita punya warga mempunyai latihan asas ketenteraan. Nombor dua, kita nak supaya apa-apa terjadi, reservis kita besar.
macam negara-negara lain. Ya, negara-negara lain dia regular tak ramai, tapi reservis dia ramai. Nombor 3, hasrat kita. Ini baru dalam kita punya perancangan. Kita nak kurangkan jumlah anggota kita. Tak guna kita dapat 19 bilion, 19.7 bilion, tetapi OE dia sampai 18 bilion. Jadi kita nak kurangkan jumlah yang regular ni, Tok Sri-Pertua, tetapi kita nak kurangkan OE, kita nak besarkan DE. Supaya anggota kita, Angkatan Tentera kita, akan dapat kita perkasakan dia punya capabilities kita. Bukan melalui numbers, but melalui kelengkapan. Dan kelengkapan ini penting. Sekarang Datuk Sri-Pertua, kalau kita tengok kaedah warfare dah berubah banyak dah. The conventional warfare ni dah tak ada lagi dah rasanya. Ya, macam Rusia dengan Ukraine banyak dikuasai oleh teknologi, ya. Seperti kata Datuk tadi, ya, mengatakan drone-nya macam-macam, ya. Kita lihat pada itu dan kita nak supaya peningkatan capabilities dan capacity kita, bukannya on numbers but more on that, dengan izin. Jadi kita nak perkasakan wataniah kita. Datuk Dr. Azhar, yes sir, that the answer is yes. Kita dalam perancangan untuk kita perkasakan wataniah kita. Mohon mencelah. Adakah Kementerian Pertahanan mempertimbangkan seperti di Singapura, bukan saja terhad kepada tentera, tetapi bomba, rela, polis yang sebagainya? Kementerian lain. Bukan, yang kita itu PLKN itu memang bagi tentera saja kan, nak memberikan latihan tentera saja. Tetapi di negara yang lain dia pun national service, tetapi dia alih kepada bomba, rela yang sebagainya. Terima kasih Datuk Dominic. Terima kasih Datuk Sri-Pertua. Kita punya PLKN 3.0 ni, kita bukannya PLKN itu saja. Kita ada fasa sebelum PLKN, kita ada fasa selepas PLKN. Ya. Fasa sebelum PLKN ini di peringkat sekolah. Pelajar-pelajar tingkatan 4, badan beruniform dia apa semua, di situ kita akan pastikan supaya isu pelengkap kadar PLKN itu dimasukkan. Isu membina tata negara, isu membina kecintaan terhadap negara di sekolah. Ya. Itu sebabnya kita akan pendekkan masa untuk kita melatih pelatih-pelatih itu daripada 3 bulan kepada 45 hari saja. Di situ kita nak membina jati diri pula. Khusus untuk jati diri. Dan selepas daripada PLKN itu betul, dia akan disambut oleh agensi-agensi seperti Datuk Dominic sebutkan tadi. Dia akan disambut oleh wataniah, dia akan disambut oleh bomber, dia akan disambut oleh rela, dia akan disambut oleh pertahanan awam. Jadi anak muda Malaysia yang dilahirkan melalui PLKN ini akan ada yang menyambut. Itu sebabnya kita nak buat secara berperingkat-peringkat supaya kita lihat macam mana kita boleh accommodate ataupun kita dapat mengurus mereka ini dengan baik betul-betul, supaya kita tidak mahu kita lahir 20, 30 ribu, 200 ribu PLKN lepas tu hilang. Macam sekarang pelapis di universiti 3 tahun dan ditauliahkan, tetapi tak ada agensi yang menyambut mereka. Jadi ini sayang, ya. Satu kehilangan anak muda yang terlatih tetapi mereka hanyut di dalam masyarakat kerana tidak adanya satu sistem di mana kelahiran mereka ini disambut dengan baik oleh agensi-agensi kerajaan. Ya, Datuk Dominic, itu ada. Kita ada pasal PLKN, kita ada selepas, ya, post PLKN akan kita uruskan. Siapa yang nak masuk wataniah kita dah ada dah. Siapa nak masuk join bomber dah ada dah. Siapa nak join pertahanan awam dah ada dah. Siapa nak join rela dah ada dah. Ya? Jadi ini akan kita perkasakan pertahanan awam kita secara umum dalam negara kita dengan pemuda-pemuda, anak Malaysia muda yang terlatih dan mereka boleh dikerah bila-bila masa saja di bawah kita punya sistem kerahan tenaga. InsyaAllah. Untung Kementerian Pertahanan ada menteri dia yang bekas akaunten korporat. Pemikirannya begitu terancang. Terima kasih Datuk Sri-Pertua. Berkenaan PLKN itu tadi kita dalam rancangan, ya. Belum lagi, lepas tu besok dah kita buat, kita balik semula ke Majlis Mesyuarat Jamaah Menteri untuk mendapat kelulusan yang terakhir, ya. Keselamatan negara ini Datuk
Seri Panglima Anipah Haman, dia tak ada. Kalau tak ada, tak payah. boleh lompat je lah. Lompatlah kita Seterusnya. jawab soalan. Dia punya jawapan ni panjang. Boleh bagi dia jawapan bertulis lah. Usaha untuk memperolehan aset pertahanan yang sophisticated dan canggih daripada Senator Datuk Paul Igai dan Senator Dr. Azhar, ya? Datuk Paul ada, Datuk Azhar ada. Azhar ada. Memang Datuk Ketua Kementerian Pertahanan dan ATM sentiasa berusaha mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi memastikan keupayaan dan tahap kesiapsiagaan aset pertahanan negara berada di tahap yang terbaik, termasuklah pembelian peralatan pertahanan yang baru dan berteknologi tinggi demi memastikan kedaulatan dan kepentingan negara sentiasa terpelihara dari sebarang ancaman. Datuk Seri Ketua, seperti yang telah saya nyatakan tadi, semua pembelian atau penambahan mana-mana aset... Maaf Yang Berhormat, Datuk Menteri, minta maaf. Silakan. Nama saya tak disebut tadi. Datuk Ahmad bin Ya. Soalan apa tu? Sama soalan. Sama soalan. Penambahan aset dan yang canggih. Ada belakang. Nama saya tak disebut Boleh tadi. sampai lagi. Okey. Takut terlupa ni. Tak apalah. Terima kasih. Datuk dah bangun tu kita samalah, ya? Dah Ahmad, ya? Okay. YB ada ilmu psikik. Belum lagi sampai menteri kepada perenggan tu, YB dah sebut. Datuk Seri Ketua, seperti yang saya sebut tadi, kita akan tidak, we don't want to be driven by commercial punya driven. Kita telah adakan apa yang dipanggil sebagai Angkatan Masa Hadapan. Angkatan Masa Hadapan ini, Datuk Ketua, adalah untuk mereka sebagai suatu think tank yang akan memikirkan. Kami dah bagi mereka mandat supaya memikirkan bagaimana rupa bentuk angkatan tentera kita 25 tahun akan datang. Mengambil kira geopolitik yang berubah, mengambil kira teknologi yang berubah, mengambil kira berbagai-bagai, Datuk Ketua, ya. Dan mereka inilah yang akan nanti akan membagi tahu ATM dan MINDEF, ya, dan kita akan bengkelkan dan kita akan minta juga UPNM, kita akan minta kita punya MIDAS, kita akan minta kita punya berbagai-bagai lagi agensi untuk memikirkan, dan di situ nanti kita akan memulakan langkah untuk kita melangkah kepada misi menyediakan tentera kita sebagai angkatan masa depan, ya. Nampaknya sekarang ni Datuk Ketua, secara kasar from the naked eye, dengan izin, kita melangkah kepada teknologi. Kita tak boleh nak lari dah. Kita tak boleh nak menafikan bahawa angkatan tentera kita ataupun pertahanan sesebuah negara very much driven by technology. Dengan izin. No more conventional. Ya. Kita, doktrin pertahanan Datuk Seri Ketua, adalah berasaskan kepada ancaman. Ya. A threat. Ya. So, kita mesti tahu what kind of threat. Dan kita bagi dua sekarang dah. Threat traditional dan non-traditional threat. Ya, setelah kita kupas nanti apa jenis ancaman kita pula fikir daripada mana ancaman itu datang. Ya, itu perlu juga. Ya, sekarang ni dah switch dah. Dulu kalau kita Selat Melaka tu kita tumpukan kerana piracy-nya macam-macam. Sekarang Selat Melaka dah aman dengan kita punya patrol 4 buah negara, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand, mengadakan rondaan bersama. Tak ada lagi dah ancaman di situ. Tapi sekarang ni dia punya pentas sekarang dah beralih kepada Laut Cina Selatan. Kalau 10 tahun dulu Laut Cina Selatan, Datuk Ketua, aman damai. Tak ada siapa pun yang risau. Tapi hari ini, Datuk Ketua, Laut Cina Selatan dah menjadi rebutan. Dah menjadi sebagai tantu tempat yang paling sibuk dah. Ya? Yang banyak yang menuntutnya. Ya? Ini perlu juga kita fikirkan, dan bagaimana cara untuk kita. Apakah kami lihat Malaysia ini sebagai sebuah maritime state. Maritime state, apa perlu ada? Ya? We must be very strong in our naval punya forces. Ya? Bukannya lagi macam dulu konvensional. Jadi ini yang sedang kami fikirkan, dan kalau dah begitu rupanya, Datuk Seri Ketua, apa perlu ada? Ya? Ini yang sedang kita lakukan, dan insyaAllah ya, dalam pertimbangan untuk kita buat perolehan aset ini, keutamaan-keutamaan menjangkau masa sekarang sehingga 25 tahun akan datang akan kita buat. Itu sebabnya kita punya Navy, kita telah pun buat di dalam satu rangka 15 to 5. Daripada 15 jenis kapal kepada 5 jenis kapal saja. Dulu ada 15 jenis, macam-macam kelas ada. Tapi kita
Kita dah buang itu, kita akan kata 5 jenis saja. Kita ada LCS, kita ada LMS, kita ada frigate kita dan kita ada MRSS dan juga kita ada Fast Interceptor Boat. Seperti kita sekarang kita kawal kita punya persepadanan pantai timur Sabah. Kita tak boleh gunakan LCS di situ sebab dia pulau-pulau dan kecil. Dan kita berhadapan dengan lanun yang selalu saja mencolek kita punya nelayan dan juga penduduk. Dan apa boleh kita ada? We must have ataupun kita mesti ada Fast Interceptor Boat. Ada kita dah beli dah. Kita dah beli dan lagi sekarang ni kita order lagi 13 biji Fast Interceptor Boat yang berpanjang ataupun panjangnya 20 meter yang berkelajuan 55 ke 60 knot. Yang boleh kita kejar lanun. Ya. Dulu lanun laju, kita punya kapal Navy terhegeh-hegeh 10-15 knot itu. Jadi kita dah berubah dah. Ya. Ini yang sedang kita lakukan dan akan kita pastikan supaya perairan negara kita akan terus terjamin. Dan sekarang ini kita apa yang dipanggil sebagai kita ada 2 theater system. Dulu kita 1 theater saja, Malaysia 1 saja. Dan kita kebanyakan aset kita banyak di Semenanjung. Tetapi sekarang dengan geopolitik dan perubahan, kita buat apa yang dipanggil sebagai 2 theater system, 2 wilayah. Iaitu kita beroperasi melalui 2 wilayah secara serentak. Tak boleh lagi kita, anything happen di Sabah Sarawak, kita hantar aset kita daripada Semenanjung. By the time our asset reach Sabah Sarawak, everything gone. Ya? Jadi kita mesti ada itu. Itu sebabnya kita nak banner markas 31 Brigade di Bintulu, kita nak banner markas wilayah 4 Laut Naval di Bintulu, kita nak buat Bear Base TUDM di Bintulu kerana Datuk Seri Betul, kita perlu kawal 30% kita punya GDP berada di kawasan perairan di situ. Ya. Mengambil kira sekarang ni kita punya pengkalan tentera laut di sepanggar Kota Kinabalu untuk sampai ke Beting-Peting Ali 16 jam Datuk Betul. 16 jam. Kita perlu ada pengkalan tentera laut di Bintulu. Kerana daripada Bintulu cuma 80 nautical mile. Kita boleh sampai dalam masa 4 ke 5 jam. Untuk kita sentiasa menjaga kepentingan negara di kawasan perairan di situ. Ini yang sedang kami lakukan, Datuk Petua, dan insya-Allah negara kita berada dalam keadaan yang selamat kerana kita jaga dengan terbaik yang mungkin. Ada apa-apa pertanyaan? Datuk Seri Ketua, satu soalan. Ya. Adakah rancangan kerajaan untuk membina satu naval base on the east coast of Semenanjung? Setakat ini kita ada di Lumut, but we don't have anything on the east coast of Semenanjung. Dengan izin. Betul kita ada. Itu di Kuantan, Tan Sri. Di Kuantan. Kuantan Naval Base ada dan kekuatan naval base tersebut diperkasakan lagi oleh kehadiran kita punya kekuatan tentera udara kita yang berada juga di Kuantan. Ya. Kita punya FA-50 itu nanti akan beroperasi melalui Kuantan. Kerana daripada Kuantan nanti berhampiran dengan Laut Cina Selatan. Ini FA-50 ini satu Block 20, Datuk Betul, suatu yang amat baik. Dia ataupun telah pun diperkatakan begitu hebat. Bahkan tentera di Filipina mengatakan we got the best deal. Kerana FA-50 ini, Blok 20 ini, dia punya combatant capability pun besar dan dia amat laju. Kita boleh jadi interceptor. Kita tak perlu MRCA ataupun Multi Role Combat Aircraft. Kalau ada pun, yang ada ni pun dah ada dah. Kita punya F-18 Hornet dan juga kita punya Sukhoi kita ada. Cuma kita perlu menyelenggara supaya mereka ini ataupun aset ini akan menjadi sebagai support kepada kita punya light combat aircraft kita yang boleh menjadi interceptor, menjaga kepentingan perairan kita di Laut Cina Selatan. Ya. Jadi yang lain-lain tu Datuk Petua akan kita jawab melalui salam bertulis lah. Ya. Datuk Petua pun dah lambat sangat nampaknya. Ya. Melainkan kalau ada apa-apa lagi sahabat-sahabat nak tanya. Saya bagi peluang kerana ini merupakan jawapan menteri yang pertama dalam Dewan Negara kan. Ya. Tapi kalau YB nak berhenti, saya kena terima lah. Saya lebih suka menjawab daripada membaca tu sih. Sebab bila saya menjawab tu kan, saya boleh explore lebih banyak lagi. Kadang-kadang membaca ni kan. Soalnya ada lagi isu-isu yang penting yang YB fikir perlu dijawab secara lisan. Pasal peralatan dan juga tadi pasal
cadangan menambah aset kapal perang TLDM bagi menjamin keselamatan maritim negara daripada Datuk Datuk Seri Mat Ibrahim ya. Datuk Seri Ketua Lupa Datuk Seri Mat Ibrahim. Datuk Seri Mat Ibrahim. Ini ke last ni ya. Sebagai maklumat dan Datuk, Kertas Putih Pertahanan KPP telah menggariskan pelan jangka panjang kita bagi pembangunan Angkatan Tentera Masa Hadapan yang saya sebutkan tadi untuk ATM. Selari dengan aspirasi Kertas Putih Pertahanan, TLDM pula menetapkan pelan pembangunan keupayaannya melalui transformasi TLDM 15-1525 yang saya sebut tadi. Pelan ini dijangka dapat mengatasi cabaran kekangan yang dihadapi TLDM bagi pengurusan aset yang agak dah berumur ya, kepada kapal yang baru iaitu LCS. Itu sebabnya Datuk Seri Ketua, LCS ni penting. Banyak orang kata mengapa kita nak sambung LCS ni. LCS ni Datuk Ketua, 5 biji, dia punya enjin semua dah ada. Satu kapal 2 enjin besar. Dia punya enjin diesel. Setiap satu enjin satu generator. Gearbox semua dah ada, shaft dah ada, propeller pun dah ada untuk 5 set, untuk 5 kapal ya. Jadi kita dah beli, itu yang duit banyak beli, orang kata 6 bilion tapi tak ada kapal. Barang-barang dah ada. Nak beli, nak buat dia punya hal tu senang aja. Ya. Tapi yang mahal tu dia, enjin dia, generator dia, gearbox dia dan sistem dia. Dan ditambah pula itu lagi 1.029 bilion tu kerana ada perubahan spesifikasi tentang combatant capabilities kita tu betul. Kita tukar kepada yang the latest one, Navy kata the latest, jadi kita tukar kepada itu. Yang lain-lain tu professional fees, stamp duty dan yang lain-lain Datuk Seri, dan membayar kita punya design kepada owner. Naval Group daripada France, the owner of the design. We have to pay them so. So yang 2 bilion tambahan itu is considered non-recurring punya cost. Dia bukan kos tambahan. Dia adalah kos-kos yang perlu kita ambil kira. Jadi itu betul kita akan teruskan LCS 5 biji. Kita akan beli 3 biji LMS, Lateral Mission Ship. Dan juga kita ada apa yang dipanggil sebagai Multi-Role Support Ship MRSS yang baru. Kita yang paling lama sekali ada itu KD Merumah Wangsa. Dah lama dah. Dah lama dah. I think sebelum YB lahir agaknya kita berapa lahir sah? Kita kena tukar. We are in the process of buying 2 more MRSS untuk menggantikan yang lama ini. Dan juga kita akan ada new generation petrol vessel NGV dan juga dengan support kapal selam. 5 type saja. Dulu 15 jenis, sekarang 5 jenis saja. Jadi kita tak buang-buang masa, tak buang banyak kos. Kita very fokus kepada 5 jenis kapal saja yang akan menjadi ketahanan benteng peradaban negara kita untuk kita pastikan negara kita selamat. Itu betul ya. TLDM telah melaksanakan oleh 4 buah LCS ya, LMS itu batch pertama. Kita buat dah ada, kita akan beli 3 biji lagi. Banyak orang tanya apa pasal tak buat kat sini. Datuk Seri betul, kita siap LCS dululah. Ya. Tu salah kita pening-pening kepala. Kita beli teruslah. Ya. Kerana nak cepat, Datuk Seri betul, saya telah pun diberi mandat untuk beli mana-mana kapal dalam dunia yang dah siap. Tapi tak ada yang pun nak jual. Ya. Semua dah berpunya. Jadi kita akan buat, tak lama lagi, kita akan buat kontrak, sign kontrak government to government. Untuk kita dah kenal pasti apa jenis model dia, apa jenis spesifikasi dia, apa jenis combatant semua dah tahu. Pihak Navy dah buat. Jadi kita telah kenal pasti pihak yang mana kita panggil 16 syarikat daripada berbagai negara. Kita dah zoomkan kepada satu negara tetapi ada 2-3 pembuat pembina kapal. Dan kita Navy akan uruskan dan kita akan buat perjanjian dengan kerajaan negara Turki untuk kita percepatkan proses untuk kita membina kapal ini insyaAllah ya. Yang lain-lain tu daripada lokal kita punya apa yang dipanggil sebagai multi-role atau fast interceptor boat yang 20 meter tu tadi kita buat di tempatan ya. Kita order daripada syarikat Gading ya. Mereka ni mempunyai keupayaan dan baik. Kita dah ada 9 biji dah dalam kita punya sedang melakukan tugas di pantai timur Sabah tu betul. Dan itu sebabnya keganasan ataupun pencolekan yang berlaku di kawasan timur pantai timur Sabah dah tak ada dah. Pelancong dah mula datang dan orang dah mula pergi ke sepadan dan mereka amat sukacita dengan kehadiran tentera kita insya-Allah. Yang lain-lain tu tak ada lagi lah ya. Dah lama dah. Saya harap I've already answered everything ya. Ya.
Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun bertanyakan soalan. Hopefully I have already answered your question. Datuk Seri Ketua, terima kasih banyak. Thank you very much. See you next year. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Satu sesi jawapannya A+. Memang merupakan satu pendidikan bagi kita hari ini mengenai fungsi dan juga peranan Kementerian Pertahanan. Jadi maka dengan ini Yang Dihormat, mesyuarat Dewan pada hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 11 Disember 2023.